Ada pada Harun al-Rashid adalah sifat tawadhu'. Tawadhu' sifat rendah diri. Dan dia juga seorang yang sangat suka kepada ilmu dan sastra. Harun al-Rashid ini, usia dia ketika umur dia belum cukup 20 tahun sudah memimpin tentera untuk menentang Rom. Sudah dilantik jadi panglima perang. Umur tak sampai 20 tahun lagi dah dibagi amanah, dibagi tanggungjawab untuk menjadi panglima perang, untuk berperang dengan tentera Rom. Kita anak Melayu umur 20 apa jadi? Duk merempit jadi. Pakai seluar pun cari lagi. Kain tak apa cukup baik. Itu anak Melayu. Tapi Khalifah Harun al-Rashid umur tak sampai 20, 19 tahun lebih-lebih sudah jadi panglima perang ketika itu. Itu generasi awal. Dan sebelum dilantik menjadi khalifah, dia pernah dilantik menjadi governor. Menjadi governor di Maghribi, di Azerbaijan dan di Armenia. Pernah dilantik menjadi governor sebelum dilantik menjadi khalifah. Kemudian disebut dalam sejarah, dia kata Khalifah Harun al-Rashid pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Satu malam dia tidur, kemudian dia bermimpi jumpa dengan Nabi. Rasulullah mai dalam mimpi dia. Sabda Nabi SAW dalam mimpi dia. Nabi kata kat dia, sesungguhnya kepimpinan umat ini akan berada di tanganmu. Maka berperanglah, tunaikanlah ibadat haji dan bantulah penduduk Madinah dan Mekah. Itu yang Nabi sebut kat dia dalam mimpi. Nabi kata, sesungguhnya kepimpinan umat ini akan berada di tanganmu. Maka berperanglah, tunaikanlah ibadat haji dan bantulah penduduk Madinah dan Mekah. Itu 3 benda yang Nabi sebut pada dia dalam mimpi. Setelah mimpi tersebut, Harun al-Rashid dia pun selepas daripada mimpi itu dia pun bangkit memerangi kerajaan Rom. Dia pun perang. Sebab Nabi pesan kat dia suruh perang. Dia pun perang memerangi kerajaan Rom. Karena ketika itu kerajaan Rom menjadi satu empire yang agak besar. Dan dia menggugat kedudukan umat Islam ketika itu. Kemudian dia pun bangkit berperang dengan Rom. Kemudian dia menunaikan haji serta memberikan harta yang banyak kepada penduduk Madinah dan Mekah. Setelah tu dia dilantik menjadi khalifah pada tahun 170 Hijrah. Pada malam kematian ayah dia terus dia dilantik menjadi khalifah tahun 170 Hijrah. Kemudian dalam sejarah disebut setelah dilantik menjadi khalifah, dia membebaskan seorang yang namanya Yahya bin Khalid al-Barmaki dari penjara serta melantik Yahya menjadi salah seorang daripada menteri dia. Ketika Khalifah Harun al-Rashid ini menunaikan haji, dia membawa 100 orang ulama berserta dengan keluarga mereka. Itu Harun al-Rashid. Setiap kali dia pergi buat haji, selalunya dia akan membawa 100 orang ulama serta dengan keluarga ulama. Karena disebut di atas tadi, Khalifah Harun al-Rashid ini dia salah seorang yang sangat mencintai ilmu dan sangat-sangat menghormati ulama. Jika dia tidak menunaikan haji, dia akan menghantar 300 orang menunaikan haji dengan perbelanjaan khalifah. Katalah tahun tu dia tak pergi buat haji, dia akan cari di kalangan rakyat ada 300 orang, hantar pergi ke Mekah dan perbelanjaan ditanggung oleh dia sebagai khalifah. Sebab dia berpegang dengan yang dia mimpi berjumpa dengan Nabi. Dan disebut dalam sejarah dia kata Khalifah Harun al-Rashid ni dia berperang dan menunaikan haji bergilir-gilir. Tahun ni dia pergi buat haji, tahun depan dia perang. Tahun ni pergi haji, tahun depan dia perang. Dan dia disebut tadi sebagai seorang yang sangat memuliakan ulama ketika dia mendengar Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni salah seorang ulama besar ketika itu meninggal dunia. Dia adalah orang yang pertama sekali mengucapkan takziah dan dia suruh orang lain, ayah-ayah dia juga mengucapkan takziah kepada
khalifah kepada atas kematian Abdullah bin Mubarak. Disebut dia semayang sunat sehari semalam 100 rakaat. Ini khalifah. Khalifah sehari semalam 100 rakaat. Kita tak ada khalifah, tak ada sangkut dengan apa. Sehari semalam 2 rakaat berpayah nak mungkin semayang malam. Gagah buat hak fardu. Ini khalifah, sibuk dengan jawatan sebagai khalifah, pemerintah negara, berperang lagi, tapi sempat sehari semalam 100 rakaat. Dalam sejarah disebut begitu. Khalifah Harun al-Rashid semayang sehari semalam semayang sunat 100 rakaat. Dan bersedekah sebanyak 1000 dirham sehari. Tak apalah dia dah tak banyak. Itu mungkin kita tidak mampu sebab kita tak sampai situ. Tapi maknanya tentang semayang tadi. Kemudian ada orang cerita tu tukang karut. Tukang karut ada memfitnah dia. Ada membuat cerita dongeng tentang kisah Harun al-Rashid. Disebut tukang karut, tukang dongeng pernah menuduh pembohongan terhadap diri Khalifah Harun al-Rashid. Dia kata Khalifah Harun al-Rashid ni orang suka melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan suka berpoya-poya. Itu fitnah yang dibuat kepada Khalifah Harun al-Rashid. Antara keistimewaan khalifah dan pemerintah dulu, bila orang nasihat diterima. Bila orang nasihat dia akan menangis. Khalifah Harun al-Rashid dia sering menangis ketika dinasihati dengan hadis Nabi. Bila orang nasihat dia menggunakan hadis Nabi, dia akan terjun. Ini khalifah, sikap dan sifat pemerintah ketika itu. Mantaplah kalau kita ada orang tembok lah. Mantap dulu, nampak? Terbeza lah. Satu peristiwa, kata dia, satu peristiwa seorang ulama bernama Ibnu Samad pernah menasihati beliau. Seorang ulama Ibnu Samad pernah menasihati Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian selepas dia Ibnu Samad tu nasihat dia, Khalifah Harun al-Rashid minta air untuk diminum. Dia minta air untuk dia minum. Kemudian Ibnu Samad kata kepada dia, jika kamu dilarang untuk meneguk minuman ini, berapa banyak kamu akan bayar? Minum air ni, kalau kamu dilarang untuk minum air ni, berapa banyak kamu akan bayar? Ibnu Samad, ulama tanya khalifah ketika itu. Dah ulama tak ditanya khalifah, salah. Ini dululah. Dengan setengah hartaku, dia kata, kalau dah dengan sebab air ni orang tak bagi aku minum, aku akan bayar dengan setengah daripada hartaku untuk aku minum air. Dia berdialog dengan ulama yang namanya Ibnu Samad. Kemudian Ibnu Samad tanya lagi, jika air yang kamu minum tidak boleh keluar, berapa banyak perbelanjaan yang kamu harus bayar untuk mengeluarkannya? Kalau air yang kamu nak minum itu tak boleh keluar, berapa banyak perbelanjaan yang akan kamu gunakan? Jawab khalifah, dia kata, dengan semua harta aku yang tinggal, semua hak baki lagi tu, dengan baki harta aku yang masih ada, aku bayar semua. Kemudian kata Ibnu Samad, harta itu harganya sangat terbatas. Adakah hartamu boleh membayar semua kenikmatan yang kamu nikmat? Itu ulama nasihat khalifah ketika itu. Dia kata, adakah dengan harta yang kamu ada itu boleh membayar semua kenikmatan yang kamu sedang nikmati ini? Boleh tak? Mendengar jawapan seperti ini, kemudian khalifah menangis. Khalifah dulu. Itu antara kelebihan Harun al-Rashid lah. Kemudian dia disebut para ulama yang hidup pada masanya, di antara ulama yang hidup zaman Khalifah Harun al-Rashid ini adalah Imam Malik, Imam Abu Lais bin Sa'ad, Imam Abu Yusuf al-Qadhi, Imam Kisai, Imam Syaibani, Imam Fudail bin Ayad, Imam Sufyan bin Sauri, Ibnu Samad dan lain-lain lagi. Kemudian penyair yang terkenal semasa zaman Khalifah Harun al-Rashid disebut Ibn al-Atiyah. Satu ketika Raja Rom yang bernama Nakfur hantar surat ancaman, hantar surat dalam bentuk ancaman kepada Khalifah Harun al-Rashid. Surat dia bunyi begini lebih kurang,
Dia kata dari Nakfur, Raja Rom, kepada Harun al-Rashid, rajanya orang Arab. Ratu Rom sebelum aku membayar ufti kepada kamu. Dia melakukan perkara ini kerana dia perempuan yang lemah. Jika surat ini kamu baca, kembalikan semua ufti yang telah diterima. Ini Raja Rom yang namanya Nakfur, dia hantar surat kepada Khalifah Harun al-Rashid, dia ugut. Sebab sebelum daripada Nakfur memerintah, Rom diperintah oleh seorang yang perempuan. Seorang perempuan itu dia raja perempuan itu dia bayar ufti kepada Harun al-Rashid sebelum tu. Jadi Nakfur bila dia naik jadi pemerintah Rom, dia hantar surat. Dia kata setelah kamu baca surat ini, dia kata kembalikan semua ufti yang dibayar, yang dibagi oleh ratu yang sebelum tu, hantar balik. Kerana ratu yang sebelum tu bayar ufti kepada kamu kerana dia perempuan, dia lemah. Jadi minta hantar balik. Nakfur ni dia gempak Harun al-Rashid. Dengan harapannya Harun al-Rashid nak bagi balik dengan harapan dia punya anggapan dia. Kita tengok apa Harun al-Rashid jawab. Jika tidak, kata Nakfur lagi, jika kamu tidak kembalikan ufti yang kamu terima dulu daripada ratu tu, maka antara kami dengan kerajaanmu, antara kami itu kerajaan Rom, kerajaan Rom dengan kerajaanmu akan berlaku peperangan. Bila Harun al-Rashid dia baca surat tu, dia balas balik surat. Dia kata dari Harun al-Rashid, pemimpin orang yang beriman, kepada Nakfur, anjingnya kerajaan Rom. Itu surat yang dia balas balik. Aku sudah membaca suratmu dan jawapannya adalah yang akan kamu lihat dan bukan yang akan kamu dengar. Ayatnya. Orang yang melakukan kezaliman akan mengetahui ke mana dia akan kembali. Harun al-Rashid kemudian dia hantar surat tu, dia balas balik surat, dia kata jawapannya bukan yang akan kamu baca, tapi kamu akan lihat apa jawapan daripada Harun al-Rashid. Kemudian lepas daripada itu Harun al-Rashid pun himpun pasukan dia sebanyak 135,000 tentera berangkat pergi perang pun dengan Nakfur, dan akhirnya berjaya menunduk Nakfur dan memaksa Nakfur pula kena bayar ufti dalam pertempuran tersebut. Kemudian disebut Harun al-Rashid dia meninggal ketika berangkat menuju Khurasan untuk berperang. Ketika sampai di Tus nama tempat, dia sakit dan meninggal pada tahun 193 Hijrah, dikebumikan di sana. Itu antara riwayat hidup Khalifah Harun al-Rashid, salah seorang daripada khalifah yang kelima dalam kerajaan Abbasiyah. Kemudian seterusnya dalam kitab kita ni disambung disyariatkan tayamum. Saya rasa dekat tu lah kot dulu. Kita pun tidak kot, dah tak ramai kita ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik bab disyariatkan tayamum, dan alhamdulillah kita dah selesai dah membincangkan. Kita sudah 3 siri kuliah kita membincangkan tentang peristiwa hadisul ifki yang agak panjang di situ, dan selesai dah. Dan sedikit sebanyak kita faham bahawa peristiwa hadisul ifki itu sengaja direka-rekakan oleh golongan munafik Madinah untuk tujuannya untuk nak mencemarkan kehormatan diri baginda Rasul dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta dalam peristiwa itu juga diakui oleh antara sahabat-sahabatnya, antaranya disebut oleh 3 orang, antaranya Hasan bin Sabit, Hamnah binti Jahshin dan Mishtah bin Ushasha. 3 orang ini yang terlibat juga dalam menyebarkan fitnah hadisul ifki itu, yang akhirnya disebut akhirnya Allah menurunkan wahyu untuk membersihkan diri Aisyah, dan juga Allah juga menurunkan wahyu untuk dikenakan hukuman had kepada orang yang mengiyakan peristiwa hadisul ifki itu, kepada 3 orang sahabat itu yang dikenakan hukuman sebanyak 80 rotan. Habis di situ kita berhenti setakat dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan berjumpa pada siri-siri yang akan datang, dalam perbincangan yang akan datang jika ada kesempatan. Kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul majlis,
Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. رب زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. وصلى الله على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين على الدوام والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.